Secara konklusinya, saya berpegangan bahawa golongan AKU tidak wajar dianggap sebagai sesuatu yang asing dalam kalangan masyarakat. Hal ini demikian kerana kita semua merupakan makhluk yang serupa, mempunyai emosi dan matlamat hidup yang sama. Maka tidak wajar untuk kita menganggap mereka sebagai suatu liability atau kekangan dalam komuniti. Mereka tidak pernah meminta untuk dilahirkan sedemikian rupa. Justru, setiap masyarakat haruslah memberikan sokongan yang padu dalam apa jua bentuk sumber kepada golongan ini agar mereka dapat merasai hak mereka terjaga setara dengan individu normal. Ingatlah bahawa there is no greater disability in society than inability to see a person as small. Konklusinya, jelaslah di sini bahawa masyarakat tidak kira umur, agama atau bangsa memainkan peranan yang amat penting supaya golongan OKU ini lebih dikenali, dihormati dan dihargai oleh semua orang. Ada di antara mereka seperti penghidap autism yang sukar untuk berinteraksi dalam sesebuah komuniti. Tetapi menurut Dr. Aliza, adalah lebih baik sekiranya kita yang menegur atau bertanya khabar kepada mereka berbanding dengan hanya memandang sinis dan tidak mengambil peduli pun terhadap mereka. Oleh itu, negara yang harmoni dan sejahtera tidak akan wujud sekiranya masih terdapat masyarakat yang tidak menghormati dan saling memandang rendah antara satu sama lain. Apa yang saya dapat pelajari daripada program Kenali Komuniti OKU yang dijalankan oleh kumpulan saya ialah saya dapat pelajari bahawa sebenarnya golongan OKU juga boleh berjaya seperti kita sendiri, tapi dalam sudut yang berbeza daripada kita yang sempurna akal dan fizikal. Dan yang paling saya terkesan daripada kata-kata Dr. Aliza ialah kata-katanya itu ialah fit the job scope according to the person punya ability rather than disability. Dan kata-kata ini membuatkan saya sedar bahawa sebenarnya golongan komuniti OKU ini juga sebenarnya boleh berjaya dan melanjutkan pelajaran seperti kita, tapi jika peluang pekerjaan itu dibuka mengikut kebolehan dan kemampuan mereka daripada fokus kepada kekurangan mereka. Dan ini menunjukkan bahawa mereka juga sebenarnya boleh berbakti kepada masyarakat. Berdasarkan projek Cintakan Negara kumpulan kami, saya dapat membuat kesimpulan bahawa pihak ibu bapa atau pihak penjaga memainkan peranan yang amat penting dalam isu kurang mengambil berat tentang golongan OKU ini. Hal ini kerana terdapat sesetengah ibu bapa yang seolah-olah mengenepikan gerak hati mereka tentang keadaan anak mereka sehingga boleh menyebabkan kemungkinan lambat didiagnos dan sukar untuk menerima hakikat yang sebenar. Perkara ini jelas sekali boleh mendatangkan tekanan daripada pelbagai sudut seperti tekanan kewangan, tekanan mental dan tekanan daripada ahli keluarga lain. Jadi dengan bersikap terbuka serta sering berkongsi kisah pengalaman bersama pihak penjaga lain, ia boleh memberi kekuatan dan suatu bentuk sokongan mental yang berkesan untuk mereka menempuh cabaran hidup. Dari situ, barulah mereka boleh meningkatkan kesedaran mereka sendiri sekaligus kesedaran untuk orang sekeliling tentang isu kurang mengambil berat tentang golongan istimewa ini. Secara konklusinya, setiap rakyat Malaysia memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesedaran bahawa golongan OKU ini bukanlah golongan yang tidak berkemampuan. Mereka mampu dan berkebolehan untuk melakukan kerja-kerja serta aktiviti yang dilakukan oleh golongan normal yang lain. Untuk ibu bapa kepada anak-anak OKU pula, mereka berperanan untuk mendidik dan melatih anak mereka untuk melakukan kerja-kerja asas di samping memberikan sepenuh sokongan mental kepada mereka. Bagi pihak kerajaan pula, mereka seharusnya mewujudkan akta dan undang-undang yang melindungi golongan OKU daripada diskriminasi. Sebagai seorang rakyat Malaysia yang baik, kita tidak sepatutnya memandang rendah kepada golongan ini. Di sebaliknya, kita haruslah melayan mereka seperti orang yang sama taraf dengan orang-orang normal yang lain.